Okay. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi fa'fidi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nak tolong panggil siapa lagi, ada 2 orang tadi kat luar tadi. Syekh, dia tak tahu. Nah, panggil dia Acik. Jawitan dengan batu baju putih. Panggil masuk masuk. Macam mana? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah yang dimulakan ibunda saya, alhamdulillah yang ni teratak ibunda Alhamdulillah hari ini Allah izinkan untuk kita semua berkumpul dalam majlis ilmu, insya-Allah. Macam mana pun keadaan kita di sini, kita nak tunjukkan sesibuk mana pun kita, sesibuk mana setengah orang kalau dah majlis tu dia dah tak ada dah, minta maaf ustaz. Contoh.
Kan? Ada pesan, tak apa, faham. Jadi kita macam mana pun, kita bukan nak menyelit, tapi kita nak memastikan perjalanan apa yang telah kita telah lakukan, terutama dalam ilmu amal ketaatan tu menjadi keutamaan. Menjadi keutamaan. Dan sebab itulah apa saja sentuhan atau majlis-majlis ataupun yang berkaitan dengan urus takbir kehidupan kita, sebenarnya walaupun banyak, kadang-kadang kita tak akan boleh dapat perfect. Sebab bila kita bosan dengan bab iman, kita kena yakin bahawa yang menyempurnakan itu Allah. Sebab tu akhir kalam dalam pengajian seringkali saya katakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang dapat menyempurnakan perbahasan ini. Nampak? Jadi memang kita nak buat sesuatu yang terbaik, tetapi yang terbaik itu tidak daripada kita. Pasti akan ada berlaku kepincangan, kekurangan, terutama dalam rumah tangga, dalam urusan apa-apa. Tapi yang paling penting Allah sempurnakan. Kepuasan tu sampai dengan ketenangan. Tu bab akidah. Ia ni datang dengan apa? Apabila kita bersusah payah nak mempertahankan amalan. Sebagai contoh pengajian. Lepas tu selawat. Ini mesti kalau boleh nanti in future mana yang anak-anak nak membesar, nak kahwinkan anak-anak ni, saya bincang dengan ibunda. Macam mana mak pun antara yang istiqamah ikut pengajian, semalam pun menajak umat pun ada, penat-penat pun, nampak tak? Jadi ini bila kata ada kesungguhan macam tu, majlis akan jadi insya-Allah. Sebagaimana yang kita lihat, dia tu jadi Allah hebatkan tu bukan sebab fasiliti, bukan. Fasiliti pun ada banyak kurang dia. Nak handle benda-benda macam ni banyak dia punya, orang kata enah dia tu ada banyak. Tapi benda tu smooth, elok, dan dia tak jadi bahasa mudah tu protokol apa, tak ada. Majlis kita ni kita nak, itulah iman. Iman ni sebenarnya kita tak boleh nak predict apa yang berlaku. Kita bersedia dengan apa yang terjadi. Itu yang penting. Kita boleh predict tapi kita buat yang terbaik. Kita cuba yang terbaik. Sebab tu yang penting kita tengok perjalanan kita dalam mentadbir urus satu perkara itu terjadi dengan elok, dan pasti cabaran, kekangan itu berlaku. Dan sebagai contoh, bila kita lihat sesuatu event atau majlis yang dijalankan, siapa yang tengok live semalam, mungkin yang datang macam contoh tak lagi boleh rasakan suasana tu macam mana. Jadi ianya bukan kerana biasa akan bertanya bagaimana nak orang kata apa dalam konteks syariat ya. Adakah benda datang dulu? Benda datang dulu. Maksudnya ada benda boleh buat. Ada harta boleh buat. Sebenarnya tak, mas sekalian. Dia mesti datang dengan kesungguhan dulu. Dan kesungguhan tu datang akan menentukan, akan menggerakkan benda-benda tu. Dan dia tak akan datang serentak. Dia bukannya allocation yang perlu kita tetapkan. Malah kita tak ada satu allocation yang mengatakan aku ada duit banyak ni maka sebab tu aku boleh buat. Tak, ni bukan soal duit banyak mana. Ni bukan soal duit banyak mana. Malah kalau kita faham tentang menguruskan majlis selawat, majlis ilmu di masjid sebagai contoh, fun tak ada. Tapi kita kena jalan dulu. Ini konsep mengurus takbir masjid, kata-kata tanya 10, 11 masjid akan macam itu. Dia tak ada peruntukan duit tu ada, buat. Tak. Dia buat dulu duit datang. Buat dulu duit datang. Konsep dia macam itu. Nanti yang akan datang ke depan nanti kan, contoh nak ngawinkan anak ke apa ke, ataupun terlibat dengan pengusaha-pengusaha majlis kan. Jangan letak duit dulu depan. Sebab kalau kita niat untuk ibadah, ibadah bukan ditentukan oleh benda. Walaupunlah di situ ada terkait dengan benda. Contoh pergi haji umrah, memang bila mampu. Tapi jangan tunggu mampu baru nak pergi macam contoh. Sebenarnya kalau kumpul sikit, boleh dah. Contoh kan. Nak tunggu duit datang satu lamsam ke daripada langit. Boleh jadi, tapi sekuat mana usaha kita untuk yakin pada Allah dengan kita buat dulu. Kat situ berlaku. Jadi dalam konteks kita hari ini, dalam praktikal yang penting untuk kita tengok macam mana kita nak terjemahkan dalam perbahasan akidah dalam kehidupan ni, yang perkara yang paling penting yang kita nak tengok adalah tentang sejauh mana bila kita nak mempertahankan amalan dalam kita menguruskan urusan kehidupan, mempertahankan amalan kita. Biar kita terikat dengan amalan itu, biar kita dah terikat. Bagi contoh, semalam
antara sebelum kalau kita lihat apa-apa saja pengusaha, kita mesti ada rutin. Jangan saya tekankan tentang rutin yang Allah takdirkan kita sebagai apa. Macam Allah takdirkan saya berkhidmat dengan agama dengan ceramah, contoh. Kemudian khidmat agama, khidmat keluarga. Yang rutin saya lah ni. Yang mana yang dah masuk ni dah jadi, saya tak nak declare macam it's a one of family kan. Saya kena family lah sangat kan. Kan, kita tak. Tapi kita open. Saya tak ada protokol pun, don't worry. Ni bonda nak jumpa dah apa, okey sekarang masuk alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu, khidmat agama, khidmat keluarga. Ini bila masuk, tahulah apa circle yang saya sedang uruskan. Khidmat agama. Ceramah, saya ada kuliah malam. Dah saya dah cancel lah sebenarnya. Terpaksa cancel yang pertama. Itu jadual tetap di Gombak. Dalam nak cancel tu, datang masuk satu lagi ustaz. Kena datang pergi ceramah, ada ustaz tak datang. Session 24. Satu Gombak 24. Kalau saya cancel, saya kata minta maaf, saya dah majlis lah. Memang nampak macam utama kat sini, khidmat agak keluarga. Macam mak kata, Farid, kau kena ada sini. Contoh. Tapi saya negotiate, mak kena ada kuliah, mak faham lah. Tapi dengan kemudahan yang ada Allah bagi, kalau naik kereta memang tak sampai lah saya pula. Allah bagi kemudahan. Habis pada isyak sana, solat, saya isyak kat sini, ada surau. Siapa nak solat, ada surau belakang ni. So tak usah pening, kat belakang tepi stage ada surau. Kita siapkan surau. Elok surau tu. Ni pun satu model konsep dalam kita nak buat majlis, make sure. Walaupun tak boleh besar, tapi biar proper, ada surau tepi ni. Kan majlis kemah besar-besar, surau tak ada. Apa hal? Pandai-pandai sendirilah. Kita boleh ajak orang makan, tapi tak boleh ajak orang solat. Ajak orang makan, takkan tak boleh ajak orang selawat. Kita tuan rumah. So you play the role. Kadang-kadang kita terpaksa ikut pula keadaan. Hati-hati. Jadi, bila ceramah, pergi. Tapi alhamdulillah. Sempat. Dan saya pula subuh pagi tadi. Ada kuliah subuh. Malam ni ada keluar maghrib. So, rutin tu tak hilang. Tinggal lagi kalau saya keluar outstation. Macam ni saya bawa balik. Hari Jumaat, pagi tadi saya bawa balik. Di satu tempat. Dua pasir butir, dua berdengung. Doa kalau urusan saya selesai. Itu je. Ada orang kata apa, tak nak janji bulan dan bintang. Tapi saya sangat terinspirasi dengan ulama-ulama besar. Macam Imam Bukhari, ketika yang datang mengaji tu, biasa orang akan nampak yang mengajar tu diulur kan. Tapi yang mengajar mengulur. Macam. Ada ramai. Sebenarnya kalau kita kaji ulama besar. Jadi sebenarnya kita nak tunjukkan. Tapi perlukan kesungguhan lah. Allah nak tunjukkan. Jadi kat sini kita boleh tunjuk. Dalam berakidah. Kita nak tengok rutin kita. Rutin kita dikawal oleh apa? Adakah kita dikawal oleh satu benda yang mengawal kita balik kerana perkara benda tu tak pasti, sebab tu dengan kesibukannya tak menentu. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menentukan. Menentukan itu bukan kita memastikan terjadi. Tapi menentukan dengan keyakinan inilah yang disuruh oleh Allah. Tentukan. Bila kita tentukan, mudah-mudahan dia dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan. Contoh, nak buat majlis kena ada sekian. Kena ada majlis ilmu. Saya setengah tu ada yang buat. Contoh, ni satu bab lagi. Kadang kita nak buat satu perkara, kita nak jadikan semua itu dengan roh. Datang dengan, walaupun dia majlis yang simple, biasa, majlis makan ke panggil. Tapi dia datang dari yang menganjurkan itu dengan iman. Dengan hati yang nak memaafkan silaturahim. Kita tak nak jadi agama tu jadi selingan. Ustaz boleh jadi selingan, dia nak bagi contoh tazkirah 10 minit. Tak ada tazkirah pun tak apa. Tak ada tazkirah pun tak apa. Tapi kita kena faham satu-satu majlis itu. Majlis itulah supaya apa tazkirah kita nak bagi pada majlis tu. Macam tu. Jadi sesiapa yang diamanahkan untuk menguruskan majlis atau sesuatu benda, dia kena memikirkan ke arah. Macam mana event aku ini, majlis aku ini, ataupun keluarga aku ini, kesan dia adalah orang akan sampai mesej dakwah. Walaupun nampak luaran dia tak ada
ceramah, tak ada ini. Sebab kita tak nak dia jadi selingan-selingan itu. Agama ceramah bukan selingan, selawat bukan selingan. Kalau ada kapasiti untuk jadikan majlis tu selawat, dia silakan. Selingan baru masuk ni. Selingan baru masuk makan, apa saja event yang kita nak uruskan. Ni contoh sampel yang saya nak kongsikan. Ini tengah depan mata praktikal ni. Inilah kesan bila kita yakin dan kita jaga rutin kita dengan bersungguh. Walaupun susah, tak semudah itu. Saya nak bagi tahu tak semudah itu. Tapi kalau misalkan kita bersungguh dan yakin bahawasanya setiap aturan itu adalah di dalam aturan Allah. Allah yang menentukan. Kita ni hidup dalam ketentuan Allah dan kita ditentukan. Tetapi kita ada ikhtiar untuk melakukan. Bila kita ada kesungguhan, faiza azamta, bila ada kesungguhan, walaupun ada kesusahan, walaupun kita ada kebendaan. Ingat, bila datang program majlis agama, ataupun kita niat untuk roh agama, dia akan di situ ada challenge. Antara challenge yang nombor satu, nak menentukan rutin itu. Itu nombor satu. Supaya rutin itu tidak hilang. Rutin ni adalah berkaitan tentang apa yang Allah takdirkan kita. Sebagai isteri, rutin sebagai isteri. Tak hilang rutin sebagai isteri. Sebagai suami, tak hilang rutin sebagai suami. Walaupun sibuk dengan keadaan luar yang perlukan kepada nafkah sekian-sekian, namun rutin suami dalam memastikan keberlangsungan amalan, pendidikan itu berlaku sebagai contoh. Kan? Datang gangguan-gangguan, masalah, kesusahan, tapi rutin tetap berjalan. Tidak menghilangkan identiti kita sebagai orang yang yakin bahawasanya melalui amalan yang kita lakukan, kita beramal dengan yakin, berdoa dengan yakin. Macam semalam bagi contoh. Sebenarnya munajat umat tu saya dah nak off dah, nak cancel lah. Betul dia nak balik kan. Memang saya akan tengok minta Allah Ta'ala bantu macam mana. Dan Alhamdulillah Allah izinkan. Sebab kita tengok kesesuaian. Dan Alhamdulillah Allah sesuaikan, Allah jadikan. Jadi dapat majlis munajat umat. Pun dapat. Jadi masuk kata, bila balik pada soalan akidah, yang nombor satu yang kita kena letakkan di sini adalah bila kita kaitkan dengan, berbalik dengan konteks dalam memahami sifat Allah Ta'ala, sifat 20 dalam bab nazar wal istidlal dengan tanda-tanda wahdaniyah, qudrah, iradah tu, 3 tanda tu kalau lihat di situ nanti, kita akan nampak bahawasanya kalau lihat dengan sebenar-benarnya, apa saja perlakuan, aturan yang kita lakukan mestilah berada di dalam ketentuan kekuasaan Allah Ta'ala yang menyuruh kita buat kebaikan dengan keyakinan yang sebenar. Maksud kata, tak ada satu pun majlis, tak ada satu pun program, tak ada satu pun kelakuan atau perilaku yang kita lakukan itu tak ada kena-mengena dengan agama. Itu kena niat tu. Maksudnya, ni bukan majlis agama. Ni majlis agama. Nampak tidak? Dia jangan dipisahkan itu. Kalau inilah peranan akidah. Akidah tauhid itu menyatukan. Ini nak menyatukan ni. Nak menyatukan. Itu yang pertama. Bila kita faham. Sebab, bila letak kepada wahdaniyah, dia saja. Yang ini yang esa. Dia kata Allah saja yang esa. Contohlah. Dalam tamsil, tempat ini, kawasan ni, tak ada siapa punya. Dia seorang dia punya. Okay, soalan. Boleh ke orang lain buat sesuatu kat tempat yang dia punya? Tak boleh. Boleh. Tempat ni, kawasan ni, ada satu nama je. Nama dia empunya tempat ini. Dia saja yang berkuasa atas tempat ni. Walaupun tempat ni dihuni oleh ramai orang. Adakah orang yang huni tempat ini boleh melakukan apa saja? Sebab apa? Sebab dia je yang empunya. Okay. Jadi wahdaniyah tu yang esa. Maksud kata Allah Ta'ala yang esa. Yang merujuk kepada dia punya. Adakah kita merasakan kita buat selain daripada Allah punya? Majlis contoh. Ni tak ada kena mengena dengan Allah ni. Ni majlis aku contoh. Faham maksud dia? Kat sinilah trilnya. Dan mujahadahnya. Dan susahnya nak menyatukan. Sebab kan ada nafsu yang cuba memisahkan. Ini kesungguhan. Jadi kat situlah peranan tauhid dalam nak menyatukan dan menundukkan. Menyatukan, tak terpisah. Sebab tu bila sebut tentang satu,
Bila kait dengan Allah, jadi funder dia. Kita hanya pentadbir saja. Pentadbir. Dan tak ada satu pun, kalau kita tengok semua, yang kita boleh kategorikan, kalau kita niatkan betul-betul kita hanya mentadbir, mengurus dan menjalankan apa yang dipunyai oleh empunya, ini Allah Azza wa Jalla. Maka tak ada satu pun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi tak ada, oh ruginya dah. Berapa banyak belanja ni? Banyak belanja ni. Habis dah ni. Itu kesimpulan masuk kata bila satu dah rutin yang tidak dipisahkan, bermaksud kita dah melakukan apa yang disuruh. Bila itu suruhan, maka nak tahu suruhan itu benar-benar mengikut landasan dia, kita tidak akan merasa rugi walau sesen pun. Ini prinsip yang kebidang yang kedua. Yang pertama kita dah bincangkan la haula wala quwata illa billah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tiada satu pun yang boleh memudaratkan pada kejadian. Tiada satu pun yang merugikan bagi orang yang beriman. Sebab apa tak rugi? Sebab bukan kita punya. Berapa habis? Ada rasa rugi tak? Majlis ni ada rasa rugi? Ada siapa rasa rugi? Dah bukan keluar duit pun, nak rugi apa? Memanglah tak rasa rugi. Contohlah, kalau keluar duit pun, tolong bayarkan ni. Dikeluarkan oleh seseorang, dibagi pada seseorang, seseorang tolong bayarkan. Yang tolong bayarkan rasa rugi tidak? Rugilah, tak dapat kat aku. Patut duit dapat kat aku ni. Alah. Kita mediator. Kita wasilah. Kalau kita ni dilantik Allah menjadi wasilah untuk menyampaikan kebaikan kepada ummah Allah, tak ada satu pun yang rugi. Kalau benda tu tak sampaikan wasilah kepada Allah, jangan keluar satu sen pun. Dan bila kita buat kerana Allah pula, tak ada istilah berkira-kira. Ini saya pernah cerita. Ustaz, orang tipu saya. Dia tipu, dia yang rugi. Yang ditipu tak rugi sebenarnya. Kalau dia orang beriman. Dan beramal soleh. Yang menipu, dia rugi. Walaupun dia kata dia ambil duit kita. Orang bagi peringatan. Ustaz, hati-hati. Contohlah kalau dia hati-hati. Di dunia ni ramai yang menipu. Saya tanya balik. Bila start peringatkan saya tentang hati-hati ni? Contoh. Ni contoh skrip ni. Bila orang peringatkan kita. Bila takut duit hilang. Betul tak? Ada tak orang peringatkan kita takut pahala hilang? Tak ada seorang pun ingatkan. Lantak korang lah. Tak takut pula kena scam. Walah duit hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala tidak? Dapat. Ya ke dapat Ustaz? Su'uzon dengan Allah. Sedangkan Allah dah ajar dah. Menikalah Rasulullah SAW. Datang musibah, cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi. Kita sangka buruk dengan Allah. Kalau kita dapat duit, confirm dapat pahala? Belum tentu. Dia kena bersusah-susah lah duit ni. Bila dah ada duit, orang nampak susah-susah dapat kan? Dapat susah-susah sebab ibadah memang susah. Tak ada senang-senang. Dapat pun susah, keluar pun susah. Kena susah-susah buat baik. Kena buat event, kena malih bagi orang makan, bagi ni duit. Jangan duit banyak, ingat senang. Dapat pun susah sebab ibadah tu memang susah. Keluar pun susah. Memikirkan majlis. Nak panggil orang ni, nak ngurus. Lepas tu nak memikirkan itu, memikirkan ini. Tak semudah itu. Nampak tidak? Jadi ini susah nak dapat. Orang memikirkan susah dapat. Tapi dia ingat nak bersenang-senang bila dia dapat. Itu kelalaian. Itu kelalaian yang besar. Bila dia susah-susah dapat, kemudian dia nak bersusah-susah nak keluarkan. Itulah yang di dalam peringatan. Dia tidak
terpengaruh dengan kebendaan. Nampak? Ini kadang-kadang orang susah dapat, lepas tu dia tak nak susah-susah balik keluar, betul tidak? Keluar, walaupun kita ada duit, contohlah. Ustaz, saya ada duit ni Ustaz, buat majlis Ustaz, bagi stamp 50,000, 100,000. Saya kata boleh, ingat senang-senang bagi, uruskan lah. Kena panggil ni, kena ada kat majlis, kena tengok, kena ini. Bukan kata pulau tu, boy, aku dah bagi duit. Mana boleh? Nampak tidak? Tak semudah itu. Itulah mujahadah. Jadi bila sebut tentang wahdaniyah, Allah yang Maha Esa, qudrah iradah dalam bab nazar wa istidlal, bila kita tengok, cara kita tengok, aku menguruskan ini, tak ada satu pun yang sia-sia. Tuan punya tanah. Dalam bab apa musurat? Cuba tengok. 135 ya. 135 134. Nah. Wadahnya ni bab nazar wa istidlal. Tanda wajib satu ni tanda wajib wadaniyah, tanda wajib wadaniyah bagi zat Allah 189. Okey. 189, 184. Okey, di sini kalau kita lihat okey, 191. Satu start pada 189 tu 191. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Makna kata tak ada. Kalau ada dua, maka tiada. Maka di situ menunjukkan pada At-Tabari Al-Badawi Ibn Katsir Syekh Qutb bersepakat bahawa berbagai Tuhan akan menyebabkan binasa segala perkara yang ada di langit dan di bumi. Mengikut At-Tabari, jika di langit dan di bumi terdapat pelbagai Tuhan, okay. Dengan Tuhan ayat ini dimasukkan kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain pada Allah SWT, sudah tentu binasalah kedua. Seterusnya beliau menjelaskan bentuk binasa yang sebagaimana diperkatakan oleh kebanyakan ahli teologi, iaitu perselisihan dan tahan menahan antara satu sama lain. Maka ayat di sini menerangkan bahawa Allah SWT itu dari sifat kekuasaannya, tu di bawah perenggan yang ketiga surat 192. Dalam surah Al-Mu'minun, penetapan yang sudah menyebabkan manusia menafikan kesan. Di sini ada kasbu tadi, yang kata tiada satu pun wahdaniyah tu yang esa. Kemudian tiada satu pun gerak, diam, berdiri, duduk dan sebagainya. Bahkan beliau berpendapat bahawa kesemua itu adalah kesan pencipta Allah SWT. Kesan. Makna kata al-kasbu, usaha tu tak ada kuasa. Usaha itu tiada kuasa. Al-kasbu. Tapi kita melakukannya. Maka kita melaksanakan di dalam kekuasaan Allah SWT. Secara tidak langsung menyatakan bahawasanya segala perilaku kita itu di dalam kekuasaan dan tidak boleh terpisah walaupun sebesar zarah. Tak boleh. Baik dan buruk. Namun di situ bagi yang melakukan di dalam kekuasaan Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka di situlah diisbatkan dengan keuntungan. Maka tiadalah
tiadalah yang menyatakan kerugian bagi yang melakukan ketaatan. Sebab apa? Di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Faham maksud? Maknanya takkan sia-sia lah. Tak ada, orang kata apa, tak ada kehilangan, tak ada kerosakan, tak ada. Sebab di dalam kekuasaan Allah pentadbirnya. Tidak pernah berkurang sesaat. Tidak akan pernah berkurang, habis, matahari. Tak ada malap sekejap. Sebab apa? Kurang dia punya solar dalam gas ke apa. Macam itulah matahari tu. Napas tak ada. Tak pernah berkurang. Maka sejauh mana kalau kita faham napas tak pernah berkurang, maka begitulah bayaran kebaikan pun tidak pernah berkurang. Maka di sinilah kita melihat bahawasanya dalam bab menzahirkan, dalam suratul Ikhlas, At-Tabari, Al-Badawi, Ibnu Katsir, Syekh Qutb bersepakat bahawa Allah SWT itu satu hanya untuk uraian yang berbeza. At-Tabari mengutamakan soal ibadat, sedangkan Al-Badawi mengutamakan soal zat. Dan maksudnya ada kaitan zat dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat itu huraian daripada At-Tabari, namun Al-Badawi mengutamakan soal zat. Manakala Ibnu Katsir dan Syekh Qutb pula mengutamakan soal kewujudan. Okay. Mengikut At-Tabari sekadar ibadat hanya kepada Allah SWT, tidak sepatutnya beribadat kecuali baginya dan tidak boleh beribadat selain kepadanya. Ini maksudnya dalam konteks ibadah. Perilaku yang kita lakukan hari ini, jemaah sekalian, kalau kita lakukan satu persatu itu, apa pun urusan. Bila pertama kita intikad bahawa tanda wahdaniyah itu adalah dengan melihat alam itu tidak mungkin ditakbir dengan dua kekuasaan. Tidak ada. Maka akan berlaku mustahil, itu tidak berlaku. Maka dia jadi wajib, maka bercanggah nanti sifatnya. Maka yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu adalah berkuasa mentadbir urus segala-galanya. Allah Ta'ala sahaja yang esa. Bermakna bila dikaitkan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, letakkan musnad 192 itu tentang Al-Kasbu, nak kaitkan tentang tiada kerugian itu. Tiada kerugian. Maka di situlah kita nak faham bahawasanya bila sebut tak ada kerugian, setiap perilaku ataupun dalam amalan, perbuatan yang kita niatkan. Dia ada dua, ibadah khusus dengan ibadah umum. Ibadah khusus dan ibadah umum. Dalam bab ibadat. Kalau khusus, kita faham di sudut yang amalan tertentu, waktu tertentu, syarat tertentu. Ni kalau dalam ibadah umum, katalah dalam kita buat satu perilaku harian kita, majlis ke apa ke, lalu kita niatkan bahawasanya kita hanya pentadbir. Itu maksud saya tu, saya nak kaitkan tu. Yang mentadbir, yang melakukan di dalam kekuasaan Allah. Mana mungkin kita boleh melakukan, kalaupun alam pun tidak boleh ditadbir oleh dua, ini kan pula majlis kita, hidup kita, boleh jelas? Itu saya nak stresskan kat situ. Nak tekankan kat situ. Bila di dalam pentadbiran dan kekuasaan Allah SWT, mana mungkin ada kerugian? Sebab apa? Sebab Allah Maha Kaya. Kita hari ni bekerja dengan satu company, board dalam listed bursa saham. Terfikir tak kita untuk tidak dibayar gaji? Malah setiap hari bulan menunggu bonus bertambah. Dalam mentadbir projek-projek yang ada, terfikir ke kita dia ni akan gagal buat projek sebagai contoh? Secara hukum akal yang awam. Oh, ini company very strong. Making profit. Yearly punya audit semua tengok, oh, semua untung. Dan ditadbir oleh satu company. Tidak dua. Maksudnya dalam nama company bukan dua, dia je. Walaupun di bawah itu ada parent company, dia punya subsidiary itu. Tapi yang mentadbir satu, dan kita pun menaruhkan harapan bahawa oh, ini company ni well established. Kenapa kita tidak begitu letak harapan, malah harapan kita yang pasti itu kepada Allah yang Maha Kaya, yang mana setiap perilaku kita takkan rugi. Sebab apa? Sebab kita niat dah. Tak ada, tidak mungkin
Tidak boleh kita melakukan sesuatu perbuatan itu dengan beriktikad pelakuan kita ini datang dengan sendiri. Takkan terjadi sendiri. Apatah lagi kalau kebaikan, kalau keburukan datang itu dengan qadar Allah. Allah izinkan keburukan itu berlaku untuk kita mengambil iktibar. Untuk kita kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Kita faham keburukan itu dari Allah. Kebaikan itu dari Allah. Itu kadang-kadang kita tak faham. Kita akan faham kebaikan itu dari kita. Bila kita gagal memahami kebaikan dari kita, Allah uji keburukan, kehilangan, kekurangan, kita susah nak faham. Itu rasa rugi itu. Tapi kalau kita faham kebaikan itu dari Allah, lalu kita mengembalikan kebaikan itu kepada Allah, alhamdulillah, dan kita serahkan kepada Allah untuk memberikan kembali benefit itu dengan harapan, dan kita yakin, cukup kita yakin setiap kebaikan itu pasti ada ganjaran sebab itu janji Allah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tiada kebimbangan, tiada ketakutan, pahala yang banyak di sisi kamu. Sebab itu antara bayaran Allah Taala bagi orang yang tak rugi ini dalam mengurus tabir, tadi kan kita konteks dalam melakukan ketaatan itu kesungguhan bersusah-susah. Apa yang akan efek? Penat, betul tak? Payment tak dapat lagi ni. Penat dah keluar. Kan kita pernah bincang sebelum ini, khidmat itu burn. Khidmat burn. Kebaikan semua burn. Jangan expect buat baik dapat duit. Itu buat duit. Buat baik itu burn. Hangus. Jangan ditanya apa aku dapat. Tapi pasti dah yakin itu di dalam keuntungan. Macam mana tahu? Pertama dengan dalil. Yang kedua dengan kesan. Apa kesan dia? Lepas dia buat sesuatu perkara itu, dia makin semangat nak buat kebaikan yang lain. Dia tak rasa fed up, frust. Sebagai contoh. Dia semangat berjaya dengan perkahwinan yang pertama, dia semangat nak kahwin yang kedua. Contoh. Dia pandang kata. Ini Ustaz, serik lah Ustaz. Oh, payahlah. Letih lah. Payahlah, letih lah kan. Maknanya, tak jadi tu. Tak jadi. Kebaikan kan. Nak move. Kan orang nak move forward. Kita belajar move forward. Ramai orang move on je. Tak forward pun. On je. Orang move forward. Nak move forward, dia nak tinggalkan next step. Dia kena ada satu momentum. Bagaimana momentum tu dapat? Itulah semangat. Macam dapat semangat? Allah bayar pahala. Biarpun kena hentam. Biarpun orang condemn. Biarpun cabaran banyak. Tapi tak melemahkan semangat dia. Tak ada duduk menangis. Susahnya buat baik. Duduk apa menang ni? Inilah kebaikan, susah. Tak ada je. Kalau menangis-nangis tu bukan kebaikan. Itu Allah nak ajar kau. Betulkan niat lagi. Nyandor, siap ada kamera lagi. Letihnya buat orang baik. Orang tak menghargai kebaikan. Ada aku kisah. Orang buat baik ni, Allah bayar ni, kita kesan ni kan. Seorang ibu membesarkan anak-anak. Bukan nak kisah pun, kadang-kadang besar dia nak makan tak nak, itu tak nak, ni tak nak, tak fed up pun. Kalau dia tahu itu pahala, dia terus buat dia. Bayaran utama pahala itu adalah dia dapat full throttle. Full throttle ni. Bila dapat full throttle ni, Masya Allah, benda belum jadi. Apa orang kata apa yang kita usahakan belum jadi. Tapi yang pasti kita nak semangat tu yang menjadi-jadi. Ingat pegang tu jemaah sekalian. Jangan semangat tu datang dengan benda. Dah ada benda baru nak semangat. Contoh cerita, tanya bunda sebelum nak jadi ni. Belum ni kemah ni. Tak nampak. Tapi sebelum nak jadi tu punya semangat. Macam ini katanya. Jadi. Betul tak? Ya, jadi. Bila dah ada kita lagi. Lagilah bertambah.
Bukan bila dah ada baru nak semangat. Tak. Semangat ada dulu. Kita doa, hutang banyak. Semangat dulu sebelum nak mikir nak nisaikan hutang. Ni hutang dia dah melanda berjanda dah. Matilah aku. Ya Allah, tersangkutlah amalan aku. Pandai-pandai. Yang tersangkut tu kau tak nak bayar. Ada duit, aku tak nak bayar. Tu ya tersangkut amalan. Ini dah, kau tengah usaha lagi, banyak benda tahu. Bukan dapat sederap. Tapi semangat tu ada. Semangat tu ada dengan apa? Dengan bayaran pahala tadi, mas sekalian. Ramai orang skip pahala ni punya message yang Allah nak bagi. Bila dia skip pahala, dah pasti dia nampak benda. Pasti nampak kebendaan. Kalau nampak pahala, dia pasti menutup kebendaan. Dia tak boleh nampak serentak sebenarnya. Tapi dia yakin, setiap kebaikan pasti ada keuntungan. Keuntungan itu tidak akan pernah merugikan. Bila dia faham tak pernah merugikan, dia dah faham sama ada ianya lah rupa bentuk benda yang bertambah ataupun semangat yang bertambah, ceritanya bertambah. Walaupun diuji dengan keburukan yang hilang. Hilang. Tapi tidak rasa kehilangan. Dia beza. Allah hilangkan duit dia. Tapi dia tak rasa kehilangan. Allah hilangkan tenaga dia. Tapi dia tak rasa kehilangan tenaga. Semalam Pan Ayu kita kan. Umi cerita. Sepanjang biasa kalau masak banyak ni balik letih. Bila balik segabura tak letih lah patut. Macam itu. Rasa nak masak lagi pula kat rumah macam tu. Itu saya tambah lah. Mana datang? Jawab, bunda tu buat program. Kalau ikut penat. Bangun, segar. Mana datang? Mudah-mudahan itu bayaran yang Allah bayar. Mudah-mudahan. Sebab tu kena tahu kesan dia. Kalau frust, penat, betulkan niat, betulkan balik iktikad, qasatkan balik, tumpukan balik. Ini mana mungkin ni aku rasa aku ni ada dua ni padahal mana mungkin tengok alam saja ditakbir oleh Allah yang Esa. Tiba-tiba aku mentakbir diri aku sendiri. Rasa pentadbiran tu aku yang ni. Dah rasa dua. Alam saja tidak boleh ditakbir. Walau alam tu kan cerita besar kan. Patut bila besar dia kan pentadbiran dia. Wah, mesti ada berstruktur, berstruktur. Tak, Allah je. Apa pentadbiran? Allah je. Ke malaikat tolong? Tak. Makhluk tolong? Tak. Semua tak tolong? Tak. Jangan ingat Allah perlu pertolongan malaikat. Tak. Allah tak perlukan makhluk. Kalau orang tanya, pentadbiran macam mana? Dengan Allah. Contoh kan? Jadi, wallahu alam. Jadi, jemaah sekalian, begitulah sikit sebanyak kongsian kita pada pagi yang penuh berkah ni. Mudah-mudahan kita ambil iktibar lah dengan perbahasan kita ni tentang bahagian kedua, tiada kerugian. Nanti kita akan sambung lagi pada siang akan datang. Iktikad lah. Walaupunlah diuji, digoncang depan mata tu, ini susahnya nak buat, pastikan kisah itu bukan berseorangan. Dan kita tak bersendirian. Kita berserta bersama billah dengan Allah. Dan walaupun diuji dengan kesusahan, benda tak ada, apa tak ada, kita hanya penyalur saja. Kita yakin bantuan Allah akan sampai dalam surah Baqarah 214. Dan Allah kata, wala tahinu wala tahzanu. Jangan rasa resah, jangan rasa lemah. Yakinlah dengan pertolongan dia. Ini cuba kita sampaikan. Wallahu alam. Itu saja perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita tak ada munajat umat. InsyaAllah kita akan bertemu pada malam ini insyaAllah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah berkati kita semua. Dengan asbab berkat majlis selawat. InsyaAllah hari ni lagi pun tak ada majlis selawat lagi. Mudah-mudahan dengan berkat selawat ni kita numpang keberkatan, kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW, berkah mengalir kepada kita semua yang hadir sama-sama untuk memanfaatkan diri kita untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Dan insana fi khusr illa allazina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah.